Apa yang menarik hari ni? Ish, kau ni kalau ya pun bagilah salam dulu. Dah macam orang Cina dah aku tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku baca mengenai usahawan Cina dulu kala. Begitu banyak betul budaya usahawan Cina dulu tau. Aku pun dengar banyak juga usahawan Cina yang berjaya. Menarik juga pasal usahawan Cina ni ya. Macam mana kalau kita nak tahu mengenai mereka ni? Dekat sini dia ada tulis. Ada satu program buat bicara mengenai usahawan Cina. Kalau korang nak tahu, jom ikut aku. Jom. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus binti Kiman, 268487. Saya Nur Syahira binti Abdul Aziz, 268581. Saya Muhammad Hanafi bin Abdul Latif, 268452. Saya Muhammad Zulkarnain bin Jazlan, 268500. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kita ucapkan ke program Bual Bicara berkenaan tajuk budaya usahawan Cina di Malaysia dan nilai pluralism. Okey Puan, boleh Puan kongsikan sedikit tentang kejayaan usahawan Cina? Silakan. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, pendapat saya, di Malaysia sebuah negara yang berbilang kaum dan etnik di mana mereka diberikan hak yang sama rata dalam mengusahakan perniagaan mereka. Seperti yang dapat kita lihat, kaum Cina sememangnya lebih arif tentang dunia perniagaan yang menunjukkan bilangan ahli usahawan berjaya datangnya dari kaum Cina. Dan kaum Cina ini sangat terkenal dengan bidang perniagaan yang seperti yang kita ketahui, bilangan paling banyak yang mencuburi bidang perniagaan ini adalah daripada kaum Cina. Dapat kita lihat seperti negara Hong Kong, Taiwan dan Singapura adalah negara yang berjaya dalam dunia perniagaan. Okey, dan ketiga-tiga buah negara ni dia pernah dikenali sebagai naga Cina. Naga kecil Cina, gelaran tersebut diberi atas kejayaan yang diorang perolehi dalam membangunkan ekonomi yang besar. Okey, bolehkah Encik berikan beberapa contoh usahawan Cina di Malaysia? Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita kerana menjemput saya dalam program ini. Berbalik kepada soalan contoh usahawan Cina di Malaysia, tidak lain atau tidak bukan ialah Tan Sri Robert Kwok berumur 99 tahun yang memiliki aset lebih kurang 16.6 bilion dolar. Beliau juga telah menubuhkan kilang memproses gula di mana komitmen yang diberikan dalam industri gula telah menyebabkan beliau dikenal sebagai Raja Gula. Selepas perdagangan gula pula meningkat naik, beliau telah menceburi diri di dalam bidang perhotelan, pengeluaran tepung dan seterusnya industri kelapa sawit. Antara usahawan lain juga ialah yang saya segani iaitu Tan Sri Datuk Seri Utama William Check. Beliau ini merupakan ahli perniagaan yang mengembangkan di dalam keluarganya iaitu Lion Group Malaysia dengan menceburi diri dalam industri pengeluaran besi dan telah berjaya mengeluarkan pelbagai jenis produk berkaitan besi dan tidak lama kemudian telah menjadi pengedar besi terbesar di Malaysia. Bolehkah Encik kongsikan berkaitan nilai-nilai budaya usahawan Cina? Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator. Antara budaya usahawan Cina yang pertama adalah mereka berani mengambil risiko. Usahawan-usahawan Cina yang berjaya pada kurun ke-19 seperti Yang Ahloi, Lok Yu adalah antara ribuan buru-buru Cina yang berhijrah ke tanah Melayu. Sifat mereka yang berani mengambil risiko terpampang melalui keputusan mereka yang berani meninggalkan Cina dan berhijrah ke tanah Melayu untuk pada asalnya mencuba nasib mereka. Masing-masing kebudayaan telah berkecimpung dalam industri pelombongan timah. Lok Yu yang pada asalnya menceburi sebuah kedai runcit di Singapura telah mengambil keputusan untuk mencuburi industri pelombongan timah di Perak. Okey, pada mulanya Lok Yu ni dia berani menanggung kerugian lah. Akan tetapi setelah 2 tahun mencuba, Lok Yu berjaya menemui sebuah kawasan untuk melombong timah. Kisah kejayaan Lok Yu ini menunjukkan sifat yang berani dalam mengambil risiko dan sanggup berdepan dengan cabaran. Dalam konteks dimensi nilai Housefield, Lok Yu boleh diklasifikasikan sebagai seorang individu yang mengambil risiko dan tidak melihat ketentuan sebagai satu masalah. Okey, selain itu adalah budaya berpegang kepada orientasi jangka panjang, iaitu salah satu dimensi Housefield juga. Usahawan-usahawan Cina dikenali dengan sifat mereka yang suka berjimat cermat dan tidak suka berbelanja untuk perkara-perkara yang tidak diperlukan. Objektifnya atau tujuannya adalah untuk mengumpulkan kejayaan dan membina masa depan yang lebih baik. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua, iaitu
Selain daripada mengambil risiko dan berpegang kepada orientasi jangka panjang, adakah nilai-nilai lain yang mengenai budaya usahawan Cina? Bolehkah Encik terangkan? Oh, susah soalan tu. Okey, betul. Antara budaya yang seterusnya adalah budaya kerjasama dengan pelbagai pihak. Sebagai contohnya, hubungan usahawan-usahawan Cina dengan British adalah sangat positif. Sepanjang zaman penjajahan British menggalakkan kemasukan buruh-buruh Cina ke tanah Melayu. Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, usahawan-usahawan Cina ini terus menggulurkan kerjasama kepada perikatan dan kemudiannya kepada Barisan Nasional. Namun dengan bantuan MCA, usahawan ini telah berjaya memelihara hubungan yang positif dengan kerajaan. Sebagai contoh, Robert Cook, orang terkaya di Malaysia, adalah seorang usahawan Cina yang mempunyai hubungan rapat dengan kerajaan dan negeri Perlis. Beliau telah berjaya mengusahakan industri perdagangan tebu dan gula. Okey. Apakah nilai budaya Hofstede yang begitu terkenal dan berkait rapat dengan masyarakat Cina? Bagaimanakah nilai tersebut membantu usahawan-usahawan Cina untuk terus berjaya? Okay, terima kasih pada soalan tersebut. Nilai budaya Hofstede yang sangat terkenal pada masyarakat Cina di negara ini adalah kolektivisme dan merupakan nilai yang terpenting bagi masyarakat Cina, juga dijadikan sebagai sumber kepada kejayaan masyarakat Cina di negara ini. Yang dapat kita lihat melalui pendapatan ekonomi masyarakat Cina berbanding kaum lain di Malaysia. Okey. Soalan yang kedua, apakah maksud kolektivisme? Okey, kolektivisme adalah satu ideologi sosial yang menekankan pentingnya pemilikan bersama dalam masyarakat. Mereka yang berpegang kepada nilai budaya kolektivisme percaya bahawa individu-individu dalam masyarakat harus menyumbang demi kepentingan bersama dan bekerja sama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber secara efisien. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu apakah asas nilai-nilai kolektif usahawan Cina dalam perniagaan yang memperkukuhkan lagi nilai dan semangat kolektivisme usahawan-usahawan masyarakat Cina di negara ini? Okey, terima kasih. Soalan yang menarik. Masyarakat Cina juga mempunyai asas nilai kolektif mereka dalam perniagaan melalui nilai Xinjiang bermaksud kepercayaan, Gangyin bermaksud hubungan yang intim atau rapat, dan Guangxi bermaksud hubungan gabungan. Ketiga-tiga nilai ini memperkukuhkan lagi nilai dan semangat kolektivisme usahawan-usahawan masyarakat Cina di negara ini. Melalui persatuan-persatuan yang ditubuhkan oleh masyarakat Cina ini, memudahkan usahawan-usahawan Cina di negara ini menjalankan perniagaan tanpa sebarang bentuk kontrak. Di sinilah lahirnya Xinjiang atau kepercayaan sesama bangsa tanpa sebarang keraguan. Ini juga merupakan satu bentuk etika yang penting dalam perniagaan bagi usahawan Cina. Seterusnya, kolektivisme juga di kalangan usahawan Cina mengutamakan nilai etika Guangxi dalam kumpulan mereka. Guangxi merupakan istilah dalam budaya Cina yang merujuk kepada hubungan interpersonal yang saling berhubung rapat antara satu dengan yang lain, juga memegang prinsip saling membantu serta saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan dan matlamat bersama. Yang terakhir, konsep Gangxi bermaksud hubungan peribadi yang erat dan saling memahami, mempunyai rasa hormat, kesetiaan dan kasih sayang antara individu. Gangyin sangat dihargai dalam hubungan interpersonal dalam masyarakat Cina dan dianggap sebagai inti dari kehidupan sosial dan kebersamaan. Dalam konteks perniagaan, Gangyin merujuk pada pengembangan hubungan yang baik antara rakan kongsi, perniagaan dan pelanggan. Gabungan ketiga-tiga nilai ini membentuk kolektivisme yang kuat untuk masyarakat Cina. Sekian, terima kasih. Okey Puan, masa pun sangat mencemburui kita. Kalau ikutkan banyak lagi isu-isu yang kita boleh kupaskan. Okey, tapi apakah pandangan Puan? Kita ke soalan penutup lah. Okay, apakah pandangan Puan tentang budaya usahawan Cina di Malaysia? Adakah boleh dijadikan contoh kepada atlet lain dalam memulakan perniagaan atau tidak? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Pandangan saya secara amnya, dapat dilihat kaum Cina ini sangat berdedikasi dalam menjalankan perusahaannya, dan di mana mereka ini mempunyai satu semangat yang sangat kuat dan berani mengambil risiko dalam sesebuah pembukaan perniagaan.
Hal ini telah membuka mata masyarakat di mana usahawan Cina telah berjaya membina kejayaan dalam bidang ekonomi bukan sahaja di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Kehebatan mereka dalam industri perniagaan memang tak dapat disangkakan lagi. Melalui pelaksanaan ini dapat kita sama-sama katakan bahawa budaya yang diamalkan oleh usahawan Cina ini patut dijadikan contoh kepada anak-anak muda kini yang mengambil semangat untuk berani dalam mencuburi bidang usahawan. Okey, terima kasih yang diucapkan kepada Puan di atas kata kesimpulan yang ringkas tapi padat. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu jemputan kita di atas perkongsian yang telah dikongsikan berkenaan dengan tajuk budaya usahawan Cina ini. Jadi sekian saja daripada kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.